Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya, Dawi ya? Mohon mohon komen sama ada suara saya jelas. Okay, jelas. Alhamdulillah. Okay. Alright. Baik, kita mulakan saja. Okay, kita terus mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang disayangi Nabi, dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Okay. Selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama lagi kita akan menyambut uh, kita akan menyambut kelahiran ulang tahun kelahiran sosok agung yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini adalah malam yang kedua kita berbicara. Kita berbicara tentang buku Lead Like Muhammad, okay, teknik mendorong perubahan tingkah laku, teknik mendorong perubahan tingkah laku yang ditulis oleh Puan Ainun Muhammad. Okay. Semalam saya sudah menerangkan latar belakang asal usul kajian-kajian yang dilakukan ke atas hadis-hadis sahih yang hadis-hadis sahih yang kita pilih. Dan saya sudah pun menerangkan dan saya sudah bercerita bagaimana usaha-usaha yang telah dilakukan pada awal teknik mendorong ini. Kita mulakan dengan teknik mendorong murid-murid, teknik mendorong anak-anak corot, teknik mendorong pelajar-pelajar yang corot. Jadi kita mulakan dengan sesi-sesi siri-siri pelatihan ibu bapa dan guru-guru. Kemudian barulah kita bangunkan, barulah tim pengkaji hadis psikologi ini membangunkan teknik-teknik mendorong perubahan tingkah laku untuk orang dewasa. Ini lebih kepada dalam kepimpinan, dalam situasi kemahiran, dalam meningkatkan kemahiran memimpin yang efektif. Kemahiran memimpin yang efektif ini kita boleh belajar daripada bagaimana Nabi memimpin. Bagaimana cara Nabi memimpin, kita belajar, kita kita susuri sirah Nabi, kita kaji hadis-hadis yang ditinggalkan oleh Nabi ini, kita usahakan, kita praktiskan, kita praktikal, kita cuba buat dengan mencontohi uh, perkataan-perkataan yang digunakan oleh Nabi, frasa-frasa, skrip-skrip serta tingkah laku Nabi, ada pahalanya untuk kita. Walaupun mungkin tidak akan berjaya 100%, tapi usaha itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi semalam saya sudah menerangkan latar belakang asal-usul perjalanan dokumentasi aplikasi-aplikasi hadis berdasarkan aplikasi-aplikasi dalam kehidupan seharian berdasarkan hadis-hadis sahih.
Jadi pada malam ini saya akan saya sudah pun memilih dua bab. Sekiranya sempat kita akan perincikan dua bab di dalam buku ini. Okey. Sebelum itu, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada berhadapan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan ini sama ada staff yang berhadapan dengan konflik kepimpinan di tempat kerja masing-masing, ataupun mungkin tuan-tuan dan puan-puan adalah majikan yang ada berhadapan dengan situasi-situasi di dalam organisasi tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya ada, tuan-tuan boleh komen. Tuan-tuan boleh komen apakah situasi yang biasanya tuan-tuan hadapi yang mungkin kita perlu dapatkan solusi. Dan solusi ini kita boleh lihat bagaimana Nabi bagaimana ataupun apa strategi yang Nabi gunakan di dalam menangani satu-satu situasi. Jadi tuan-tuan boleh tulis di komen. Tuan-tuan boleh tulis di komen apakah situasi yang biasanya tuan-tuan hadapi. Jadi untuk malam esok, kita ada 2 malam lagi bersama. Untuk malam esok saya akan pilih bab yang ada kena mengena dengan apa yang tuan-tuan mahu tahu ataupun apa yang tuan-tuan biasanya hadapi, isu kepimpinan yang bagaimana yang tuan-tuan biasa hadapi. Jadi boleh tulis di komen. Okay? Alright. Baik. Sebelum kita pergi kepada bab yang telah saya pilih, saya mahu highlight terdapat 4 ciri penting yang tuan-tuan perlu tahu sebelum membaca buku Lead Like Muhammad. Okay, terdapat 4 ciri penting dan ciri ini sangat unik yang terdapat dalam buku ini. Ciri ini sangat unik. Okay. Ciri yang pertama ialah pada bahagian prakata. Pada bahagian prakata, tuan-tuan akan mendapat tuan-tuan akan melihat ada satu QR code. Mana? Sini. Sini. Okay. Ada satu QR code. Okay, QR code. Okay. Apakah kegunaan QR code ini? Okay. Kegunaan QR code ini ialah dalam buku ini dia tidak ada teks asal hadis. Yang dalam bahasa Arab tu tidak ada dalam buku ni. Okay. Dan dalam buku ini yang ada juga tidak yang ada hanya terjemahan hadis sebagai rujukan analisis. Okey. Sumber hadis juga hanya dinyatakan secara umum sahaja dalam buku ini. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin membuat rujukan, mahu mendapatkan teks asal hadis, mahu membaca teks asal hadis dalam bahasa Arab, mahu mendapatkan terjemahan yang lengkap dan mahu melihat ataupun mahu tahu sumber hadis yang lengkap, jadi apa yang tuan-tuan perlu lakukan ialah imbaslah QR code ini. Tuan-tuan imbaslah QR code ini dan di dalamnya tuan-tuan akan mendapat PDF yang tuan-tuan boleh muat turun. Jadi ini adalah rujukan tambahan sekiranya tuan-tuan mahu membaca teks asal hadis di dalam bahasa Arab, terjemahan yang lengkap serta sumber hadis yang lebih terperinci. Okay. Alright. Itu yang pertama. Okay. Ciri yang kedua ialah sebagaimana semalam saya sudah terangkan bahawa setiap bab ini dia berdiri dengan sendirinya. Okay. Katakanlah ini kali pertama tuan-tuan mendapat buku ini. Okay. Berkebetulan dapat je buku ni. Rupa-rupanya 2 orang kanan tuan-tuan ni bergaduh. Katakanlah 2 orang kanan tuan-tuan ni bergaduh. Katakan orang kanan, katakan tuan-tuan ni seorang CEO, orang kanan tuan-tuan yang bergaduh tu seorang COO dan seorang CFO. Katakan pegawai operasi bergaduh dengan pegawai finance, pegawai kewangan, bergaduh. Ini orang kanan bergaduh. Jadi bagaimana tuan-tuan mahu
memainkan peranan sebagai seorang ketua yang efektif supaya pergaduhan ataupun hubungan yang tegang ini dapat dileraikan. Uh, jadi tuan-tuan pun bukalah buku Lead Like Muhammad. Okay, ambil buku Lead Like Muhammad. Okay, buka. Lihat bahagian isi kandungan. Tuan-tuan pun scan. Scan dari bab 1. Okay, bab 1. Bagaimana cara untuk kita berpura-pura tidak nampak kesalahan disiplin kerja anak buah kita ataupun staf-staf kita. Lepas tu scan lagi, Nabi tidak menghukum pemaksiat. Siapa sangka rupa-rupanya Nabi mengamalkan prinsip double standard. Scan sehingga tuan-tuan akan berjumpa pada bab yang ke-32, iaitu beginilah strategi Nabi mendamaikan dua VVIP yang berkonflik. Pada muka surat 359. Jadi apa yang tuan-tuan lakukan ialah terus buka muka surat 359 dan bacalah bab itu secara stand alone, pun tuan-tuan masih boleh faham bagaimana aplikasi yang tuan-tuan boleh lihat bagaimana Nabi bertingkah laku, apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi katakan, skrip-skrip bagaimana Nabi gunakan, kosakata apa yang Nabi gunakan, dan apa yang Nabi tidak lakukan. Yang Nabi tidak lakukan kita pun jangan buat. Jadi okey, kesannya adalah tuan-tuan masih dapat memahami. Masih dapat memahami walaupun tidak membaca keseluruhan buku ini. Okey. Ini ciri yang kedua. Baik, kita lihat pula ciri yang ketiga. Okay. Ciri yang ketiga, setiap bab dalam buku ini mengandungi 36 bab. Setiap bab ini mewakili setiap isu atau mewakili setiap situasi, mewakili setiap situasi yang sering berlaku di dalam organisasi. Setiap bab ini mewakili satu situasi. Okay. Kemudian tuan-tuan akan perasan, apabila membaca buku ini, tuan-tuan akan perasan bahawa ada beberapa bab yang berkongsi rujukan hadis yang sama. Ada beberapa bab yang berkongsi rujukan hadis yang sama. Okay. Saya beri contoh. Saya beri contoh pada bab yang kelima, yang ke-8, 18, bab 20, bab 21, bab 23, 25 dan 36. Okay. 8 bab ini berkongsi rujukannya, okay, analisis aplikasi dan situasi. Dia mempunyai 8 aplikasi dan situasi yang berbeza. Ada 8 aplikasi situasi yang berbeza. Namun rujukannya adalah pada hadis yang sama, iaitu hadis Bilal baca azan. Jadi kalau kita lihat kan, hadis, kalau kita ringkaskan, kita rangkumkan, hadis Bilal baca azan ini, menjadi rujukan kepada 8 jenis situasi yang berbeza. Apabila dalam situasi bagaimana mahu mendorong, yang pertama bagaimana mahu mendorong staf-staf kita supaya berani bercakap dan mengemukakan idea. Rujuklah hadis Bilal baca azan. Okay. Yang kedua, bagaimana cara betul ataupun cara yang efektif. Okay, bagaimana cara betul ataupun cara yang efektif membuat sesi brainstorming, menjalankan sesi brainstorming. Rujuklah hadis ini. Okay. Kemudian yang ketiga, dalam situasi kita melihat bagaimana tingginya toleransi Nabi Muhammad terhadap perbezaan pendapat. Kita boleh lihat bagaimana tingkah laku Nabi apabila berhadapan dengan situasi yang berbeza pendapat. Jadi kita rujuk hadis ini. Pada bab yang ke-20, apabila Nabi membuat keputusan dan mengeluarkan arahan, biasanya Nabi tidak memberi alasan. Kemudian pada bab yang ke-23,
mudahnya cara Nabi. Yang ini kita boleh belajar bagaimana cara Nabi menurunkan tugas, tanggungjawab dan kuasa membuat keputusan kepada orang bawahnya. Ini adalah bab yang ke-23, juga merujuk kepada hadis yang sama, iaitu hadis Bilal baca azan. Pada bab yang ke-25, di sini Nabi mengajar, Nabi menunjukkan cara atau kriteria yang betul, kriteria yang berkesan apabila melantik ketua pasukan. Dan yang ke-8, aplikasi yang ke-8, kenapa kita boleh tahu di sini kenapa Nabi tidak memuji idea ciptaan orang besar. Orang besar di sini bermaksud orang kanan. Orang kanan dengan orang staff yang bawahan, dengan orang yang kanan tidak sama cara kita bertingkah laku di dalam mendorong perubahan tingkah laku. Kerana matlamat di antara dua mereka ni pun tak sama. Orang yang bawah tu mungkin matlamat mendorong mereka untuk meningkatkan prestasi, supaya mereka lebih cemerlang. Tapi orang kanan mungkin mereka ini sudah cemerlang, tapi bagaimana cara kita perlu lakukan, apa strategi yang kita perlu gunakan supaya mereka terus bekerja keras, mereka terus bekerja, mereka kekalkan prestasi mereka. Jadi strateginya tidak sama dengan strategi mengubah strategi. Saya rephrase begini. Strategi kita sebagai ketua, kita perlu menggunakan pelbagai strategi. Kita sebagai ketua, kita perlu menggunakan pelbagai strategi. Bagi saya break sekejap. Puan Khadijah Saraswati. Puan Khadijah ini antara guru saya dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Waalaikumsalam Puan Khadijah. Kita balik semula. Kita balik semula kepada strategi yang Nabi tunjukkan di dalam mendorong dua kumpulan pekerja yang berbeza. Pekerja yang bawahan ni, yang bawahan, yang mereka ni mungkin matlamat kita adalah kita mahu mendorong mereka supaya mereka meningkatkan prestasi mereka. Mereka menjadi cemerlang. Mungkin mereka tidak melakukan kerja dengan baik, jadi kita mahu mereka melakukan kerja lebih baik. Kita mahu mereka capai KPI ataupun capai matlamat-matlamat yang telah kita berikan kepada mereka. Strategi untuk memastikan mereka bekerja dengan lebih baik tidak akan sama kita gunakan untuk kita mendorong pekerja yang sudah cemerlang. Boleh faham? Boleh faham strategi kita sebagai ketua, kita perlu ada banyak strategi. Ini yang saya lihat keberkesanan buku Litlaik Muhammad. Dalam buku Litlaik Muhammad, dia menunjukkan, memberikan kepada kita pelbagai senjata, pelbagai strategi di dalam memastikan kepimpinan, gaya kepimpinan kita ini menjadi lebih efektif. Baik, jadi bila kita kembali semula ke 8 yang saya sebut tadi, 8 situasi tadi yang merujuk kepada hadis yang satu, iaitu hadis Bilal baca azan. Jadi kalau kita rangkumkan, hadis Bilal baca azan ini akan menunjukkan kepada kita bagaimana cara yang efektif untuk kita delegasikan kerja, untuk kita bahagikan tugasan. Suara puan sayup-sayup. Puan cuba angkat sedikit mic ke atas. Okey, bagaimana sekarang? Sahabat Amar Shah. Sekarang okey tak suara saya? Lebih jelas? Saya harap suara ini lebih jelas. Saya harap suara ini yang lebih jelas. Saya dah angkat dah mic. Right.
Okey. Jadi ini adalah ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga yang saya sudah terangkan tadi, tuan-tuan akan perasan bahawa setiap aplikasi ada beberapa aplikasi yang berkongsi rujukan hadis yang sama. Jadi kalau kita lihat contoh yang saya beri tadi, contoh Bilal baca azan, kita boleh lihat aplikasinya kepada 8 situasi yang berbeza. 8 situasi yang berbeza kalau kita rangkumkan, dia dalam topik yang sama, dalam elemen yang sama, iaitu elemen bagaimana cara kita mahu mendelegasikan kerja, kriteria kriteria memilih ketua pasukan. Okey. Baik, itu yang ketiga. Ciri yang keempat, okey, uh, ciri yang keempat, kalau puan-puan perasan tadi, saya sebutkan hadisnya kan, macam hadis Bilal baca azan. Setiap hadis tu kita beri nama, kita beri tajuk. Okey, setiap hadis tu dia ada nama, dia ada tajuk dia. Okey. Sebagai contoh, katalah ada beberapa hadis, saya bacakan tajuk dia. Antara tajuk dia, namanya ialah hadis 12 malaikat, hadis 30 pahala, hadis imam solat panjang, hadis kencing dalam masjid, hadis Jabir bersedih, hadis hindari prasangka, hadis Zubair pembela Nabi, hadis doa bersin, hadis Romeo bercumbu di pinggir kota, hadis dua VVIP berkonflik. Okay? Setiap hadis ni ada namanya. Apa rasionalnya? Setiap hadis kita letakkan nama. Okay, apa rasionalnya? Situasinya berlaku begini. Katakanlah katakanlah dalam organisasi seperti ABS, ABS, Ainun Business School. Kadang-kadang apabila setiap kali kita berhadapan dengan satu-satu situasi yang baru, kita satu-satu situasi ataupun satu-satu konflik, biasanya bila kita nak buat brainstorming untuk dapatkan solusi tu, bila kita duduk-duduk nak dapatkan solusi, kita akan lihat, okey, situasinya begini. Okey, katakanlah situasinya begini. Jadi kalau kita lihat situasi yang macam ni, hadis mana yang kita boleh rujuk? Nabi buat macam mana? Nabi buat macam mana? Jadi nanti adalah antara partners kita kan, partners kita pun bagi tahu, oh yang ini boleh rujuk hadis uncang duit sebagai contoh, ataupun yang ini boleh rujuk hadis Bilal baca azan. Jadi kita pun segeralah melihat semula kepada hadis Bilal baca azan. Dalam hadis Bilal baca azan tu nanti kita tengok apa prinsip yang digunakan, apa teori dalam Bilal baca azan, apa analisis aplikasi hadis dalam situasi-situasi yang situasi apa yang Nabi buat, apa yang Nabi tak buat. Okey. Apa teknik-teknik yang Nabi gunakan, kosakata yang Nabi gunakan, bagaimana cara Nabi bertingkah laku terhadap situasi tersebut. Yang ini yang kita akan analyse. Kita analyse dan kita ambil ibrahnya dalam dalam kehidupan kita seharian. Okey? Jadi itu 4 ciri yang ada dalam buku ini, yang apabila tuan-tuan membaca buku ini, apabila tuan-tuan tahu 4 ciri ini, cara tuan-tuan membaca buku ini selepas ini akan lebih nikmat. Kerana tuan-tuan tahu strategi di sebalik buku ini. Okey? Okey, baik. Alright. Jadi kita ada dalam 10 minit lagi. Jadi saya akan terus pergi kepada bab yang saya dah pilih hari ini. Okey, bab yang saya pilih hari ini ialah bab yang kedua. Bab yang kedua ini, okey, tajuk bab ini, Nabi tidak menghukum pemaksiat. Kenapa saya memilih tajuk bab yang kedua, Nabi tidak menghukum pemaksiat? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan,
dalam situasi biasa, kita, sebagai orang biasa, dalam tingkah laku yang biasa, apabila kita berhadapan, bukan kita lah, apabila berhadapan, seseorang itu berhadapan dengan satu individu yang datang dan mengaku bahawa ianya sudah melakukan perkara-perkara yang maksiat. Sebagai contoh, sudah melakukan perkara-perkara yang akhlak buruk, yang yang tidak tidak enak, yang tidak bagus. Okay. Dalam situasi biasa, bagaimana cara biasanya, secara normalnya, manusia itu bereaksi apabila berhadapan dengan situasi tersebut, apabila berhadapan dengan seorang individu yang mengaku bahawa dia telah melakukan dia hampir melakukan perkara yang terkutuk, tapi belum lagi melakukan perkara yang terkutuk tu. Melakukan perkara yang terkutuk, iaitu terang-terang ada hukumannya, di akhirat. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang berlaku yang dia tidak ada hukuman tu di akhirat. Dia tak ada hukuman tu di dunia. Hukuman yang ada di dunia ini, sebagai contoh, kesalahan seperti kesalahan jenayah, kesalahan mencuri, kesalahan rasuah, mengambil rasuah, memberi rasuah, kesalahan-kesalahan begitu jelas ada hukumannya di dunia. Tapi bagaimana pula dengan kesalahan akhlak buruk? Kesalahan akhlak buruk ni dia tidak ada hukuman. Jadi bagaimana Nabi bereaksi? Kalau kita, biasanya apa yang kita lakukan? Bila kawan kita, sahabat kita datang pada kita dan bagi tahu yang dia telah melakukan akhlak yang tidak baik, dia telah bercumbu-cumbu, katakan, bercumbu-cumbu di dalam kereta. Jadi biasanya apa yang kita lakukan? Tingkah laku biasa, apa yang kita buat? Biasanya kita mulalah kan, keluarkan tazkirah. Kita akan bagi tahu, kamu ni dah tua-tua ni, tak ingat dunia, tak ingat akhirat ke, kan? Kubur kata apa, mari rumah kata pergi, macam-macam lah nasihat-nasihat yang keluar dari mulut kita. Ini yang biasa. Tapi apabila tuan-tuan membaca pada bab yang kedua, tuan-tuan membaca bab yang kedua, dan tuan-tuan melihat reaksi Nabi, reaksi Nabi ini kadang-kadang pada logik akal biasa kita susah nak terima. Saya teruslah membaca hadis Romeo bercumbu di pinggir kota. Pada suatu hari, ada seorang pemuda datang berjumpa Nabi. Dia berkata, saya telah bercumbu dengan perempuan dari pinggir kota. Saya lakukan semuanya kecuali bersetubuh dengannya. Sekarang saya datang, maka hukumlah saya sebagaimana yang Tuan mahukan. Umar memarahi pemuda itu. Katanya, Allah menutupi kesalahan kamu jikalau kamu menutupi diri kamu sendiri. Mendengarkan kata-kata Umar itu, Nabi diam. Pemuda itu pergi dari situ. Nabi menyuruh orang memanggil pemuda itu supaya datang semula. Kemudian Nabi membacakan kepadanya ayat ini. Dan dirikanlah solat pada pagi dan petang, dan pada permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ada lelaki lain di situ bertanya, wahai Rasulullah, apakah ayat itu ditujukan kepada dia seorang sahaja ataupun ayat itu ditujukan kepada semua orang? Nabi menjawab, kepada semua orang. Hadis ini adalah hadis Sahih Muslim. Baik, kalau kita lihat dalam hadis ini, Umar, kita akan ada beberapa informasi menarik yang kita lihat. Yang pertama, Umar tu dia terus marah pemuda itu. Dia kata, kamu ini Allah dah tutup aib kamu, kenapa kamu pergi buka aib ini, kan? Jadi ini adalah reaksi kita, reaksi manusia normal. Umar ni dia mewakili manusia normal.
Manusia normal dia kata dia akan memarahi pemuda itu, kan? Kemudian yang kedua, kita lihat ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi, apakah wahai Rasulullah, apakah ayat itu ditujukan kepada dia seorang sahaja ataupun ayat itu ditujukan kepada semua orang? Kemudian Rasulullah menjawab, ayat itu ditujukan kepada semua orang. Kita tengok pula yang ketiga. Walaupun Nabi menyuruh pemuda itu supaya solat, Nabi bagi tahu kan, solat, dirikanlah solat pada pagi dan petang dan pada permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang yang ingat. Itu sahaja yang Nabi sebut. Itu sahaja yang Nabi sebut. Nabi tidak memberi tazkirah, Nabi tidak menasihati. Dan kalau kita lihat dalam hadis ini, Nabi tidak bertanya-tanya kepada pemuda itu. Okay? Nabi tidak menyiasat-nyiasat punca pemuda itu melakukan kesalahan tersebut. Nabi tidak menyiasat. Nabi tidak bertanya, di mana kamu lakukan perkara itu, dengan siapa, janda ke, anak dara. Nabi tidak bertanya, Nabi tidak menyiasat. Sebaliknya, Nabi terus beri solusi kepada pemuda itu. Jadi kalau kita lihat dalam situasi hari ini, kalau kita lihat dari sudut pandang dalam organisasi, kita lihat dalam sudut pandang organisasi, sudah tentu kita biasa berhadapan dengan staf ataupun anak buah kita yang mempunyai kesalahan, yang melakukan kesalahan-kesalahan personal, kesalahan-kesalahan peribadi. Sebagai contoh, apa kesalahan peribadi? Sebagai contoh, kesalahan melakukan perbuatan mengumpat, merokok, tidak memakai tudung. Ini adalah contoh-contoh kesalahan personal. Dan kesalahan-kesalahan personal ini, dia adalah kategori, dia adalah dalam kategori yang dia tidak ada hukumannya di dunia. Hukumannya itu di akhirat. Dan hukumannya itu ditentukan oleh Allah. Bukan manusia yang menjatuhkan hukuman. Ini bezanya kesalahan peribadi dengan kesalahan yang bersifat jenayah. Kesalahan jenayah, mencuri, merasuah, merompak, membunuh, merogol, dan sebagainya. Jadi dua kesalahan ini ketua kena faham dulu. Ini kesalahan peribadi. Kesalahan peribadi, apakah kita tidak perlu masuk campur? Kalau kita lihat apa yang Nabi buat, Nabi terus beri solusi kepada pemuda itu. Nabi terus beritahu, tanpa Nabi menyentuh pun kesalahannya, tanpa Nabi bertanya-tanya punca kesalahan itu dilakukan. Nabi terus beritahu, dirikanlah solat. Kita lihat sekali lagi skrip Nabi. Dirikanlah solat pada pagi dan petang. Dan Nabi tak beritahu pagi dan petang bila. Hari ini, esok. Tak ada lagi kita cakap kan, kamu ni bertaubatlah terus. Hari ini, mulai saat ini, bertaubatlah, insaflah. Kan? Jangan lakukan lagi perkara terkutuk itu. Kan? Nabi tidak sentuh pun kesalahan yang dilakukan oleh pemuda ini. Sebaliknya, Nabi terus beritahu, dirikanlah solat pada pagi dan petang dan pada permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Nabi terus beritahu, perbuatan yang baik hapuskan dosa perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Inilah indahnya bahasa Nabi. Inilah indahnya bahasa Nabi. Tanpa perlu Nabi sarkastik, tanpa perlu Nabi menyindir-nyindir, tanpa perlu menasihati sehingga orang tak suka. Jadi kalau kita lihat kalau kita lihat, saya beri contoh, dan contoh ini ada dalam buku ini. Saya bagi contoh, ada situasi dan ini benar-benar berlaku. Saya pernah melihat ada ketua yang mengarahkan semua staf perempuannya memakai tudung. Dia mengarahkan, dia memberi arahan semua staf perempuannya memakai tudung.
yang tak pakai tudung tu dia suruh pakai tudung. Okay. Akibatnya, ini akibatnya. Apabila ada yang tidak mahu mematuhi arahan itu, emosi dan jiwa si ketua tu tertekan. Kemudian hubungan pekerja tu dengan ketua tersebut dah rosak. Apabila hubungan tu tidak lagi hubungan yang baik, jadi kita sukar untuk mendorong tingkah laku. Okay? Apabila kita mahu berdakwah, kita mesti memastikan orang tu suka dulu diri kita. Terima dahulu diri kita. Terima kita, suka kita, barulah dia mudah mendengar kata-kata kita. Ini prinsip. Prinsip untuk kita mendorong setiap perubahan tingkah laku tanpa menyuruh-nyuruh. Tanpa menyuruh-nyuruh tingkah laku itu untuk berubah. Tanpa disuruh-suruh. Saya mahu akhirkan sesi pada malam ini dengan satu cerita, dengan sebuah cerita. Cerita ini cerita benar berlaku di Akademi Bakat ABS. Okay. Akademi Bakat ni adalah sekolah usahawan, adalah sekolah alam dan usahawan. Ianya berlaku pada seorang anak. Pada waktu itu usia anak itu adalah 11 tahun. 11 tahun usia anak lelaki. Suatu hari dia datang ke sekolah, dia pun bercerita pada seorang guru. Dia kata, cikgu, semalam saya pergi pasar malam, saya nampak Cik Puan Tut. Cik Puan Tut, disebutlah nama Cik Puan tu, tidak memakai tudung. Dia tidak tahu ke tak pakai tudung tu berdosa? Dia tak tahu ke tak pakai tudung tu berdosa? Dia tu dah lah besar. Dia dah besar, dia dah akil balik. Tapi dia tak pakai tudung. Cikgu pergi pasar malam. Okey. Baik. Jadi sekarang bagaimana cikgu itu bereaksi? Bagaimana cikgu itu respon terhadap kesusahan susahnya kan isu yang dihadapi oleh tuan muda ini. Jadi cikgu pun bagi tahu bagaimana. Cikgu kata okay, this is ni dah problem based learning. Kita belajar ada satu problem. Problemnya adalah bagaimana kita nak suruh tuan Cik Puan muda itu memakai tudung tanpa kita menyuruh dia memakai tudung. Dan cikgu mulalah beritahu, cikgu mulalah menunjukkan bagaimana cara kenapa pentingnya untuk kita tidak untuk memastikan untuk kita ni disukai terlebih dahulu. Orang mesti terima kita dahulu. Kemudian secara perlahan-perlahan lebih mudah untuk kita melakukan dorongan-dorongan supaya berlakunya perubahan tingkah laku tanpa kita menyuruh-nyuruh tingkah laku itu berubah. Jadi cikgu pun mula beri satu tugasan kepada semua tuan muda yang ada dalam kelas tu. Cikgu beri tugasan. Projeknya ialah bagaimana untuk kita buat supaya kawan-kawan yang tidak bertudung memakai tudung tanpa kita menyuruh-nyuruh, tanpa kita memberi tazkirah, tanpa kita memaksa-maksa mereka ini memakai tudung. Jadi akhirnya setelah dibuat research, kajian dan mereka bertanyakan pada mereka-mereka yang pakar, ada pelbagai cara anak-anak ini mencari jawapan. Dan akhirnya mereka bersetuju bahawa dakwah tu mesti bilhal. Kita berkawan dulu dengan dia. Berkawan, kita baik-baik dulu dengan dia. Kita tunjukkan akhlak yang baik. Akhirnya mereka akan mereka akan perlahan-perlahan mereka akan terdorong tingkah laku yang baik, tingkah laku yang positif kerana suka berkawan dengan kita. Dan mereka akan mula mencontohi akhlak kita. Jadi dengan itu saya akhirkan sesi ini dengan tuan-tuan dan puan-puan, dapatkanlah buku ini. Dapatkanlah buku Lead Like Muhammad. Sekarang sedang ada promosi package oleh PTS. Boleh ke page PTS dan lihat ada beberapa promosi. Dan saya sarankan untuk tuan-tuan dapatkan buku ini kerana buku ini ibarat manual.
Ianya ibarat satu manual, tools, alat untuk kita menjadi pemimpin yang lebih efektif. Inilah alatnya. Ini adalah toolsnya, alatnya, manualnya kepada kita untuk memastikan diri kita menjadi pemimpin yang lebih efektif. Pemimpin yang efektif, pemimpin yang disukai, pemimpin yang disukai dan pemimpin yang diterima. Ini yang penting, acceptable dan likable. Okay, itu saja dari saya pada hari ini. Pada malam ini kita berjumpa pada malam esok, waktu yang sama jam 9 malam. Malam esok saya akan kupas 2 bab pada malam esok. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada situasi kepimpinan yang tuan-tuan sedang hadapi, boleh tulis di bahagian komen. Ataupun jika tuan-tuan dan puan-puan adalah staf yang berhadapan dengan krisis kepimpinan di organisasi masing-masing, juga boleh tuliskan di komen. Saya lihat situasi mana yang paling banyak saya boleh kupas pada malam besok. Okey. Dengan itu jumpa lagi malam besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang baik itu datangnya dari Allah, daripada Allah, dan segala yang lemah itu datangnya dari kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Puan Firial. Jumpa lagi.